Alright. Okay, so untuk group 17, okay. So group 1, kita tahu group 1 dia adalah metal, alkali metal. Okay, alkali metal nama lain dia. Okay, awak dah tengok dah group 1 macam mana dia bila semakin menuruni kumpulan, kereaktifan dia semakin bertambah. Okey, maksudnya makin bawah makin dia reaktif dan macam mana dia efekkan dekat chemical properties dia untuk setiap elemen. Ingat chemical properties untuk setiap elemen dekat dalam group semuanya sama. Maksudnya dia apa yang boleh react, maksudnya apa yang fluorine boleh react. Mana ni draw ni? Where is the draw? Okay, apa yang fluorine boleh react sampai ke bawah semua sama. Cuma yang berbeza ni adalah kereaktifan sahaja. Okay, so untuk group 17, kalau group 1 nama lain dia adalah alkali metal. Untuk group 17 nama lain dia adalah halogen. halogen. Okay, halogen. Okay, so halogen. Ada start pula. Okay, halogen. Halogen adalah nama lain dia, halogen. Okay, dia exist as diatomic molecule. Okay, maksudnya kalau dia dalam, kalau kita buat equation dia, dia mesti, kita tak ada kata, oh dia gas, sebab tu dia F2. Tak. Dia gas ke, dia liquid ke, dia solid ke, dia mesti kita buat dia diatomic. Okay, F2, Cl2, Br2, apa lagi, I2 tu kalau dia apa kita buat equation. Okay, sebab apa? Sebab sifat dia memang diatomic. Okay, so dia bermula dengan fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine dan tennessine. Baru ni. Okay, sebelum ni dia sampai iodine. Okay, alright, so ini adalah uses of group 1, group 17. Okay. Macam awak tengok Clorox. Clorox tu kan chlorine sebenarnya. Okay, chlorine. Okay, iodine kita guna untuk cuci luka. Okay, so kalau perasan Clorox tu macam mana? Apa sifat Clorox tu? Apa sifat dia? Menanggalkan kotoran. Melunturkan. Nampak? Okay, dia bleach. Maksudnya kalau awak letak baju yang bukan warna putih dekat dalam Clorox, apa akan jadi? Dia hilang warna. Itulah panggil dia bleaching agent. Okay, sebab apa? Sebab ada klorin lah. Klorin tu adalah agent peluntur sebenarnya. Okay, dan kalau awak perasan bau dia sangat macam kuat tau. Okay, bau Clorox ni. So, Clorox tu sebenarnya terilham daripada klorin lah sebab dalam tu ada klorin. Alright, okay. Kita tengok change in physical properties of element when going down. Yes. So, meaning macam group 17 ni dia lebih kurang macam dia macam benda yang membasmi lah sebab kalau iodine tu untuk disinfektan. So dia macam dia membunuh macam kuman. makin menuruni kumpulan, dia punya sifat peluntur tu semakin kurang sebenarnya. Okay. Okay, so dia change in physical properties lah dan chemical properties. Alright, okay. So tengok awak punya modul, yes, apa dia? Faham? Faham. Terima kasih cikgu. Tengok modul awak. Alright, okay, so tengok proton number, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Isi yang ini. Okay, so yang ini proton number. Okay, atomic size increase. Atomic size kan teacher kata atomic size mesti sama dengan density. Kalau atomic size increase, density pun increase. So semua group macam tu. Okay, semua group macam tu dia akan increase. So isi dekat sini lah. Okay, increase. Okay, melting point and boiling point. Melting point and boiling point increase. Dia sama macam group 18. Okay, dia sama macam group 18.
sebab dia adalah non-metal. Okay, so dia akan dia dipegang oleh intermolecular forces. Okay, so explanation dia ada dekat situ. Proton number, fluorine, isikan, tengok dekat buku, tengok dekat periodic table, berapa fluorine punya proton number. Ada kan? Okay, ni sebenarnya yang ini awak tak payah hafal. Okay, tak payahlah awak hafal dia punya melting point berapa, boiling point berapa. You just remember the pattern. Okay, dan why? Why the chemical, why the melting point and boiling point of group 17 increase when going down the group. Itu penting. Okay, so dekat sini, kat buku teks awak ni, tengok buku teks ada colour dia, different colour. Chlorine gas, greenish yellow. Okay, chlorine gas, greenish yellow. Okay, ni chlorine gas, greenish yellow. Bromine, brown liquid, black solid. Nampak tak? Bila when going down the group, dia daripada gas, dia tukar ke gas. Ini gas, yang ni gas lagi. Lepas tu sampai kat bromide, dia wujud dalam bentuk liquid bila room temperature. And iodine, dia solid. So perubahan dia adalah perubahan state dan colour dia semakin gelap sebab dia yellow, greenish, brown, black. Dan dia apa nama dia menjadi from gas, liquid, solid, from gas to solid. Okay, alright. Dah salin ni? Dah belum? Belum. Cepat. Sekejap. Ada je benda ni dekat awak punya buku teks sebenarnya, reason dia sama je. Okay, so siapa yang tak ada? Darwish, Ahnaf, Alif Husaini, Syarul Nizam, Nur Aisyah, Kristina, Siti Hajar. Dah? Okay, dah salin? Dah. Okay, chemical Dah. properties of group 17, okay. Sama juga bila sebut pasal chemical properties bermaksud chemical reaction. Okay, chemical reaction maksudnya dia boleh react dengan apa, menghasilkan apa. Okay, halogen shows same chemical properties tapi berbeza pada reactivity, sama macam group 1. Maksudnya reactivity dia towards apa benda yang dia react tu. Macam group 1 lah, dia semua react dengan air tapi macam mana keadaan dia. Okay, kalau macam sodium, dia gerak slow sebab dia kurang reaktif. Tapi bila sampai ke potasium, sampai ke bawah-bawah, dia macam react dengan air juga. Tapi reactivity dia semakin dahsyat sebab reactivity dia increase when going down the group. Okay, alright. Kenapa dia berada dalam, kenapa dia mempunyai chemical properties yang sama? Soalan ni selalu ditanya dalam exam. Okay, kenapa chemical properties dia sama? Is because of the number of valence electron dia sama. Bila valence electron sama, which is 7, dia akan mempunyai chemical properties yang sama. So macam mana dia nak stable? Macam mana nak stable? Kalau group 1, dia nak mencapai kestabilan dia perlu release 1 electron. So what will happen? Dia akan membentuk positive ion. Kenapa? Sebab dia kurang 1 elektron dah bila dia dah stable. Maksudnya nak mencapai kestabilan tu, dia kena buang 1 elektron. Kenapa? Sebab valence elektron dia 1. Okay, valence elektron dia ada 1. So dia lebih mudah untuk lepaskan 1 elektron tu berbanding terima lagi 7.
Okey, tapi berbeza dengan group 17. Group 17, dia ada 7 valence electron. So, untuk mencapai kestabilan, lebih mudah untuk dia buang 7 ataupun terima 1. Terima satu. So, bila dia nak achieve a stable octet electron arrangement, dia akan receive electron to form negatively charged ion yang kita panggil juga sebagai anion. Okay. So maksudnya kalau dia stable, dia akan jadi negatif ion lah. Ingat teacher kata. Dia jadi positif ataupun negatif because of the electron. Electron lebih, jadilah dia negatif ion. Electron kurang, jadilah dia positif ion. Bukan sebab proton. Kenapa? Sebab proton tu tak bergerak. Proton tak ada kaki. Proton kedudukan dia dekat mana? Dekat dalam nukleus. So dia tak boleh bergerak. Yang keluar masuk hanyalah elektron sahaja. Alright, okay. So untuk dia punya chemical properties, okay, kalau macam group 1, dia ada react dengan oksigen, dengan air, dengan apa lagi satu? Dengan klorin, tak salah teacher. Ada 3 dia punya chemical properties. Okay, kalau group 17 pula, okay, group 17 kita ada reaction dia dengan water, dengan metal and alkali. Okay, so sama juga teacher kata, jangan make it complicated, jangan nampak macam banyaknya equation, banyaknya nak ingat. Just ingat satu je. Okay, reaction with water. Okay, reaction with water, nampak ni water, chlorine dengan water. So kalau dia bromine, iodine, fluorine, tukarkan je. Okay, tukarkan je benda ni. Okay, tukarkan chlorine ni kepada bromine. Tukarkan yang mana Cl ni tukar. Okay, sama juga dengan reaction dengan metal. Okay, so kalau iron react with bromine. So kalau dia chlorine, iodine, okay, fluorine, tukarkan je yang ini. Sebab tu teacher kata ingat hanya satu je. Okay, ingat hanya satu je. Mungkin awak ingat semua chlorine. So at the same time you akan boleh ingat. Okay, and then satu lagi alkali. Okay, reaction dengan alkali, ni sodium hydroxide. Okay, so tu dia punya equation mention nampak banyak, tapi kalau you buat sebenarnya dia simple je. Alright. Okay. Sekejap cuba salin ni kejap sementara ni. Teacher nak kita tengok nak disenangi sekejap. Salin ni. Nampak tak? Nampak. Cikgu nampak. Okay, salin sekejap. Kan dia tahu kat sini. Okay dah? Belum. Awak salin yang first ni, yang equation tu.
Tak payahlah salin. Salin yang klorin je. Okay, just tengok. Okay, what will happen? Okay. Okay, reaction halogen with water. Chlorine, ingat dia mula-mula chlorine gas. Bromine water. Iodine crystal. Kenapa? Sebab dia bertukar daripada gas, liquid pergi ke solid. Okay, so chlorine gas dissolve rapidly. Okay, bromine dissolve slowly. Iodine dissolve slightly. Okay, yang lain semua sama. Dia tukarkan blue litmus paper to red. Blue to red. Okay, blue to red. Okay, nampak? Okay, mula-mula chlorine dia bleach, decolorize. Okay, decolorize apa? Litmus paper. Maksudnya bila dia dah tukar color merah, dia akan melunturkan color merah tu. So, dia akan jadi color putih. Litmus paper tu. Tapi yang kalau sampai kat bromine, dia decolorize slowly. Okay, bila sampai iodine, dia dah tak decolorize dah. Maksudnya, dia punya sifat bleaching tu dah tak ada dah sampai kat iodine. Okay, so teacher tanya awak. Okay, daripada you nampak dia punya reaction from rapidly, slowly, slightly, apa yang you boleh simpulkan tentang dia punya reactivity? Dia berkurang. Yes, the reactivity decrease when going down the group. Okay, kenapa? Sebab teacher kata kalau nak tengok reactivity, kita kena tengok ability dia to release ataupun to receive electron. So dalam case group 17, ability dia to receive ke to release? To receive. Receive. Okay, receive. Okay, bermaksud bila makin turun, okay, dia makin apa? Kurang receive. Besar. Makin apa? Besar. Makin besar. Memanglah makin besar, tapi makin apa? Kalau maksudnya kan awak dah kata reactivity dia decrease when going down the group. Dia makin susah nak release tu. Very good. Okay. Maksudnya dia makin susah untuk terima elektron. Okay, untuk capai stable octet electron arrangement, dia makin susah. Itu benda yang paling awak kena faham untuk group 1 dengan group 17. Group 18 tak ada sebab group 18 tak reaktif. Okay, so dia tak ada cerita pasal reactivity ni, hanya untuk group 1 dan group 17. So you have to understand and you have to compare both group 1 and group 17. Group 1, kenapa reactivity dia increase when going down the group? Okay, sebab apa? Sebab dia makin mudah untuk melepaskan elektron. Yang paling penting you kena jawab dalam bentuk point tu. Sebab kadang-kadang problem awak adalah awak faham. Awak faham, okay, kenapa reactivity dia decrease? Kenapa reactivity increase? Sebab dia makin dia menuruni kumpulan, dia makin senang untuk lepaskan elektron. But you have to remember, bila jawab exam, you have to state every point. Okay, sebab kalau soalan reactivity ni selalunya markah dia 4 atau 5 markah. So first, you cakap pasal apa? Teacher dah pernah cakap dah pasal size. Okay, lepas tu cakap pasal apa? Pasal dia punya nucleus attraction between nucleus and valence electron become weaker. So ability dia to release tu semakin mudah. Okay, tapi group 17 pula kenapa? Group 17 kita tengok. Alright, okay. So ini kalau reaction with metal. Okay, salin jap. Cepat, 2 minit je. Teacher kata salin yang ini. Lepas tu ini. Yang lain salin nanti.
Dah? Belum. Syarul Nizam baru masuk. Aisyah baru masuk. Kristina baru masuk. Betul? Mana tu? Lambat sangat masuk tu gimana? Okay, dah? Okay, ni reaction between halogen which is group 17 dengan metal. Dia akan membentuk metal halide. Maksudnya iron chloride, iron 3 chloride, iron 3 bromide, iron 3 iodide. Okay, so ini dia punya reaction lah. Okay, halogen react with iron wool. Ni iron wool. Okay, so dia akan membentuk which are brown in color. Reaction of iron with bromine will produce iron 3 bromide. Okay, so yang ini. Okay, mana iron dia? Ni lah dia akan menghasilkan kat sini. Okay, so akan masuknya bromine replace iron 3 bromide. So iron, sekejap Okay, ni panaskan kat sini. So iron tu akan masuk kat sini. Ini hydrochloric acid. Okay, kalau macam kita guna bromine, dia akan jadi hydrogen bromide lah kat sini. Okay, and iodine, hydrogen iodide. Okay, ni contoh je. Okay, so yang ini ditunjuk untuk chlorine. Okay, next, reaction of halogen with sodium hydroxide. Okay, sodium hydroxide adalah sejenis alkali. So, dia akan membentuk ni. Dia akan bentuk sodium halide. Halide tu halogen lah. Sodium halide. Halide tengok NaOCl dan juga water. Okay, penting sebenarnya untuk awak ingat reactant dan produk. So, kalau ingat satu, ingat untuk semua. Okay, ingat satu, ingat semua. That is why you senang buat table. Banyak kali dah teacher kata. Okay, so senang bila ada table, awak boleh tahu terus apa produk dia, apa reactant dia. Okay, apa formula dia. So, this one tak ada masalah. Ingat je untuk yang ini, untuk CL ni. So, that nanti kan just ganti je. Okay, ganti yang mana-mana CL ni kepada BR. Kalau iodine kepada I. Itu je. Okay. Dah? Dah. Okay, alright. So, kita tengok reactivity. Okay, reactivity macam teacher kata tadi, macam awak yang cakap tadi, reactivity decrease. Okay, all the atom of group of 17 has 7 valence electron. Okay, the atoms of group 70 elements achieve a stable octet electron arrangement by receiving 1 valence electron to form a negatively charged ion. Okay, the reactivity halogen depends on the tendency of the atom to receive. Okay, so sebenarnya explanation dia inilah dia. Inilah explanation dia. Inilah point dia bila awak nak jawab exam. Okay, first kali dia kata pasal size. Going down the group, size increase. Okay, outermost shell occupied become further from the nucleus. Jarak antara nucleus dengan elektron. Okay, force of attraction become weaker. So the strength to attract one electron in the outermost occupied shell become weaker. Okay, senang cerita kalau makin jauh, maksudnya memang group 1 ke, group 17 ke, dia punya size memang makin besar bila menuruni kumpulan. Okay, so konsep dia berbeza sebab dia punya cara dia nak stable tu berbeza. Group 1 dia nak stable dengan lepas. Group 17 dia nak stable dengan terima. So konsep dia bila makin jauh,
senang untuk lepas, susah untuk terima. Okay, senang untuk lepas bermaksud reactivity of group 1 increase when going down the group. Susah untuk terima bermaksud reactivity of group 17 akan decrease when going down the group. Okay, dah salin? Dah ke? Dah, Cik. Sudah cikgu. Alright. Okay, ada soalan? Okay, this is a precaution step during handling group 17. Okay, sebab dia bahaya juga. Okay. Okay, dia poisonous. Okay, kalau kita nak buat dia tu, kita nak handle dia tu, kita kena guna goggles, kita kena handle dalam fume chamber. Dia tak boleh directly lah sebenarnya. Okay. Okay, cepat salin ni. Dah salin. Okay, dah ke belum? Dah. Dah. Cikgu. Ya. Kan dia kata kat sini fluorine ni kan dia dangerous kan? Dan dia tak digunakan dekat masa sekolah. Habis tu apa je kegunaan yang selalu orang pakai fluorine ni? Banyak, okay, banyak. Fluorine ni banyak kegunaan dia. Okay, walaupun dia dangerous, okay, tapi kita tengok juga kuantiti dia. Okay, so kalau dia berguna, okay, kalau ada kegunaan dia, kita tak guna dalam kuantiti yang banyak pun. Okay, sama juga macam, awak perasan tak, kalau kau basuh toilet lah, tak tahulah kalau kau tak pernah basuh toilet ke, tak pernah guna Clorox. Clorox tu pun sama juga sebenarnya. Okay, Clorox tu dia macam bila kita duduk dalam toilet, kalau kita basuh, letak klorin tu banyak, kita tutup pintu, kau akan rasa lemas tau. Sebab bau klorin tu sebenarnya. So benda tu poisonous sebenarnya. Okay, walaupun dia punya, mungkin dia punya dia punya kepekatan tu tak tinggi, but still dia dangerous lah. Okay, so benda ni memang semua chemical ni dangerous sebenarnya. Tapi kita tengok pada kuantiti yang kita guna. Okay, kalau dalam lab kita tak guna sebab kita tak buat eksperimen tu. Okay, kalau macam kita uji pun kita uji siapa? Klorin, bromin, iodine. Okay, so fluorine ni dalam makmal kimia dia macam untuk mengelakkan kemalangan, kita tak gunalah. Alright. Halah. Tak pula. Okay, thank you teacher. Okay, alright. Habis group 17. Okay. So the next one. Okay, tu je lah maksudnya yang group yang kita belajar. Okay. Group yang kita belajar itu sahaja. Macam Cik punya ni terhilang pula. Okay. Start pada group 18. Group 1. Group 17. So ada 18 group dalam periodic table tu.
Tapi awak hanya belajar 3 group je. So fahamkanlah betul-betul 3 group ni. Okay. And then kita akan tengok period 3. Okay. Period 3. Sekejap ini kita tak buka ni. Ni awak isi yang ni tolong isi. Okay. Physical state. General properties. Okay. Dia tak boleh conduct electricity tau. Group 17 ni. Sebab dia bukan metal. Okay. So habis kat situ, okay, kita tengok pula pada period. Okay, kita tengok period sikit lah. Okay, period ni ada berapa period? Ada berapa period dalam period table? Berapa? Berapa period dalam period table? Oi, kira lah. Ada 7 kan teacher? 7, yes, very good. Okay, ada 7 period tapi kita hanya fokus pada period yang ketiga saja. Okay, period yang ketiga ni, kalau maksudnya period 3, maksudnya apa? Kenapa dia panggil period 3? Kenapa? Sebab dia dekat baris yang ketiga. Yelah, kenapa dia ada kat baris ketiga? Kalau macam group kita tengok apa? Period sebab dia tu lah. Dia sama number of shells. Tu yang awak kena ingat. Bila kita jawab, you have to mention because they have same number of shell je, tak apa markah. You have to mention same number of shell occupied with what? Electron. Yes. Kena sebut. Okay, kena sebut occupied, dia same number of shell occupied with electron. Okay, kena sebut. Okay, kenapa? Sebab kalau occupied number of shell sama je, tak guna juga. Dia kalau shell tu tak ada elektron, so dia kena occupied shell with electron. Bermaksud, okay, dalam period 3 ni dia ada apa? Ada berapa shell? 3. 3 shell occupied with electron. Okay. So baris ketiga ni kita ada sodium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus. Maksudnya sederet ni memang dia ada 3 shell je lah. Okay, 3 shell. Okay. Tapi teacher kata kalau menuruni kumpulan, saiz makin besar. Kibar bendera. Okay, kalau across the period, salah ni kibar bendera, yang ni daki gunung, daki bukit. Okay, across the period, saiz dia makin kecil. Bermaksud walaupun dia punya shell dia sama maksudnya 3, tapi daripada sini, daripada hujung kiri ni ke sana, saiz dia semakin mengecil. Maksudnya kalau sodium macam ni, magnesium macam ni. Aluminium macam ni, silikon macam ni, dan dia semakin kecil. Tapi bila sodium menuruni kumpulan, dia semakin besar. Okey, ini valid untuk semua group dan semua period. Maksudnya tak kira lah dia period berapa, tak kisahlah dia group berapa, bila turun makin besar. Bila ke kanan makin mengecil. Alright. Okay, so kita tengok change in physical properties of element across the period. Okay, so ni teacher dah cakap dah tadi, saiz dia semakin mengecil. Atomic radius tu adalah saiz lah. Nampak radius dia punya jejari dia. Okay, 0.18, 0.16. Perlu hafal? Tak perlu. Okay, just you tahu sahaja. Okay, so tapi awak kena ingat, bila dalam periodic table, kita kan susun periodic table tu dengan cara proton number bertambah dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Maksudnya proton number dia bertambah sebenarnya daripada sodium kepada magnesium. Okay, cumanya dia punya period dia sama. Okay, increase the number of proton across the period with atom nucleus. The electronegativity of element will increase because the nuclear attraction towards electron increase. Okay, so apa itu electronegativity? Electronegativity itu adalah tendency dia untuk receive elektron
untuk menjadi negatively charged ion. Okey, dia ada dua, satu electronegativity, satu lagi electropositivity. Okey, tapi untuk period ni kita guna electronegativity. Maksudnya bila across the period, okey, dia punya electronegativity dia bermakin bertambah. Kenapa? Sebab dia punya, tengok dia kata apa? Because the nuclear attraction force towards the electron increase. Okay, so kan dia punya period sama. Kat sini dia punya electron arrangement 281, 282, 283, 284, 285 sampailah 288. Okay, bermaksud bila semakin semakin ke kanan, dia punya ability dia untuk terima elektron, untuk jadi negative ion semakin bertambah. Kenapa? Bila dia 281, dia punya ability dia bukan pada untuk terima, untuk melepaskan. Satu ni dia lebih senang lepaskan. Dua pun senang lepaskan. Tapi bila dah sampai ke 5, 6, 7, dia makin mudah untuk lepas ke untuk terima? Untuk terimalah. So bila dia terima elektron, dia akan jadi negatively charged ion. Okay, so itu electronegativity. Okay, alright, ada soalan? Cikgu, Ya. kalau 284 yang valence elektron dia 4, dia release ke receive ke boleh dua-dua? Sebenarnya sebab dia bukan yang sebenarnya, kalau dia metal dia akan ability dia untuk release. So metal dekat dalam group ni, dalam period ni sodium, magnesium, aluminium. So 281 dia nak lepas, 282 dia akan ability dia untuk donate juga. Aluminium pun sama, ability dia akan donate juga. Okay, tapi bila sampai pada 284, 285, 286, sebenarnya dia punya kebolehan dia sebenarnya untuk terima. Okay, kalau dia non-metal ni selalunya dia terima. Okay, kalau dia metal selalunya dia donate. Kalau dia silikon ni semi-metal. Okay, semi-metal ni dia tak kena mana pun. Okay, cuma dia benda yang awak kena tahu, metal, semi-metal. Okay, sampai dekat phosphorus, non-metal, dan non-metal. Dia berubah daripada metal, semi-metal, satu je silikon dan juga non-metal. Okay. Okay. Lagi tak? Alright, kalau macam group, kita akan tengok dia punya physical dengan chemical properties. Maksudnya dia boleh react dengan apa, menghasilkan apa. Tapi untuk period, kita tak tengok chemical properties untuk sodium, untuk magnesium, aluminium, tak. Kita akan tengok chemical properties untuk oxide of element dia. Okay, maksudnya kalau sodium, kita akan tengok chemical properties of sodium oxide. Magnesium oxide. Aluminium oxide. Silicon oxide. Phosphorus oxide. Sulfur oxide. Macam tu. Itu maksud chemical properties of oxide element. Okay. Alright. Okay, ni eksperimen ni nanti kita akan buat lah. Kalau awak balik lah. Ni lah. Going across the period. Okay, ni yang penting sebenarnya. Okay, bila across the period, okay, properties of oxide change from basic oxide, amphoteric oxide dan acidic oxide. Okay, maksudnya dia punya sifat oxide tu. Bukan sifat sodium dengan magnesium tau, sifat oxide. Sodium oxide, magnesium oxide, basic. Amphoteric aluminium sahaja. Acidic daripada silikon sampai klorin. Okay, so ingat kalau macam sifat yang semi-metal tadi silikon. Tapi bila sampai dekat dia punya basic oxide, aluminium oxide ni adalah amphoteric. Okay, maksudnya antara ni di tengah-tengah lah. Kalau tadi silikon ni yang tengah-tengah. Kan, kalau sini, kalau macam ni tadi. Ni tadi dah hilang dah. Oh lah, tak boleh gerak lah pula. Ayo. Alah. Okay, so
Dah jauh dah ni. Okey, ada soalan tak? Mana pula ni lah dia pergi ni. Cikgu, Ya. kan tadi kan cikgu kata tadi kita ada basic oxide, amphoteric oxide dengan acidic oxide. Kalau yang acidic oxide tu maksudnya dia berasid lah kan? Acidic berasid, basic tu berbase, and amphoteric dia boleh dua-dua. Dia boleh tunjuk dia dua alam lah. Kiranya dia boleh jadi acid dan dia boleh jadi basic. Dia boleh react dengan acid dan dia boleh react dengan base juga. Sebab tu kita panggil dia amphoteric. Okay. Ni aluminium oxide dia boleh react with both acid and alkali. Itu maksudnya amphoteric oxide. Tapi bukan aluminium tau. Aluminium oxide. Tu kena ingat. Kalau macam ni dia boleh react dengan acid sebab dia basic. Kalau yang ni dia boleh react dengan basic sebab dia acidic. Okay, faham? Okay, uses of semi-metal elements ni rasanya boleh baca sendiri. Okay, semi-metals ni apa tadi? Silikon kan? Semi-metallic tadi. Okay. Tengok sekejap modul awak. Okay, yang ni tolong buat Electron arrangement ni tolong susun 281, 282, 283. Okay, tengok valence electron dia 1, 2, 3, 4. Okay, physical state dia ni metal. Cikgu. Ya. Kalau acidic oxide maksudnya dia macam berasid lah. Dia berasid lah. Berasid lah. Sebab tu dia boleh react dengan basic. Sebab dia benda yang berasid. Dia boleh react dengan base. Kalau macam base, dia boleh react dengan acid. Tapi kalau amphoteric, dia boleh react dengan dua-dua. Basic dengan acidic. Okay. Okay, electronegativity increase, atomic radius decrease. Okay. Right, ni penting. Ini penting. Tolong letakkan sikit star sikit dekat nota awak tu. Letakkan bintang ke, tulis important ke. Okay, kenapa? Sebab dia nak bagi tahu dekat awak kenapa saiz semakin kecil bila across the period. Okay, sama juga. Okay, tengok dia kata apa? First point dia adalah all atoms period 3 have 3 shell occupied by electron. Okay, proton number increase from left to right. Positive charge increase. The force of attraction between nucleus and electron in the shell becomes stronger. Maksudnya kan dia punya elektron kan force of attraction between nucleus dengan electron in the shell. Okay, especially valence electron lah. Kalau 281, so kat sini dia punya nucleus dia akan tarik satu je. Ni valence electron dia satu. Okay. Kalau dia 282, so dia punya valence electron dia 2. Okay, lepas tu dia tarik kan. Dia punya tarikan semakin kuat. Okay, bila dia dah jadi 283, 287, so valence electron dia lagi banyak. Bila valence electron dia lagi banyak, dia tarik nukleus punya tarikan tu semakin kuat. Bila tarik makin kuat, that is why the size become smaller. Okay, sebab tu across the period size become smaller. So this is the reason. The force of attraction between nucleus and electron in the shell become stronger. Okay, then size tu akan become smaller lah. The shell filled with electron are pulled nearer. Okay, makin dekat, nearer to the nucleus, causing the size of the atom become smaller. Okay, faham tak? Faham ke tak? Faham cikgu. Alright, so this is point. Kalau dia tanya why across the period the size decrease. Okay, dia tak sama dengan kalau going down the group. Kalau going down the group kita boleh cakap je sebab shell makin banyak, sebab tu size makin besar. Tapi kenapa going down across the period
size shell sama banyak. Shell dia 3. Tapi kenapa dia punya size makin mengecil? So this is the reason. Sebab apa? Sebab valence elektron dia semakin bertambah. So the attraction forces between nucleus and valence electron to become stronger. So bila stronger, dia akan pull nearer. Okay. Okay, yang ini pula reason electronegativity lah yang teacher kata tadi. Okay, the strength of an atom attract electron towards its nucleus. Atomic radius decrease due to the increasing of nuclei attraction. So nuclei attraction tu apa? Force of attraction between nucleus and electron. On the electron in the shell across the period, size decrease. Tendency of nucleus to attract electron to the outermost shell increase across the period. Electronegativity increase across the period from left to right. Dah Salin? Dah? Dah, teacher. Dah. Alright. Okay, so okay, ni properties yang tadilah. Okay, ni properties yang dah diringkaskan. Okay, kita add distilled water, dissoluble ke tak. Ni kita akan test. Sama ada kita test dengan acid ataupun kita test dengan sodium hydroxide. Ni acid ataupun kita test dengan base. Okay. So yang ini awak boleh baca sendirilah. Nota tu dah diberi dah kat awak. Okay. Ini eksperimen ni kita biar dulu. Nanti kita akan buat insyaAllah. Okay. Ni users. Ni ada kat dalam buku teks awak. Okay. So habis tinggal transition element sahaja. Transition element lah last sekali rasanya. Okay. So transition element dan habis satu kelas lagi dan kita akan masuk chapter 5. Okay. So, tu je kot. Ada soalan? Tak ada. Okay. So, kalau tak ada, okay, tolong carikan teacher Darwish, Ahnaf, Alif Husaini, Siti Hajar. Ni, teacher tunggu sampai pukul 12 malam ni untuk diorang ni message teacher. Ketua kelas tolong mainkan peranan awak untuk pesan. Kirimkan salam selamat hari raya kat dia. Okay. Awak ni kadang-kadang susah lah nak cakap. Malah lah nak membebel, penat tau membebel, marah-marah. Kau pun macam tu je juga, sama je. Marah pun macam gitu, tak marah pun macam gitu. Masalahnya kau ni belajar online pun tak beradab. Yang ada hal, ada yang message. Ada yang teacher jawab je message awak tu. Awak cakap apa, ada hal ke apa benda ke. Masalahnya kan, yang memang teacher rasa lah, yang paling tak beradab ni, inilah budak-budak ni lah. Yang macam tak datang, tak bagi tahu, buat senyap, buat diam. Sebab apa? Sebab awak assume cikgu ni memang takkan cari engkau. Masalahnya teacher ni bangsa yang memang cari. Memang buru engkau sampai ke lubang cacing sekalipun kau pergi teacher cari. Mungkin ada juga cikgu yang hantar lah kau datang-datang, tak datang.